وأن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa pernah ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba perempuan dan aku biasa melakukan azal. Azal pada 2 minggu lepas kita cerita dah. Makna dia adalah ketika bersetubuh dengan perempuan, lelaki tersebut mengeluarkan mani di luar kemaluan perempuan. Itu yang dinamakan sebagai azal. Jadi orang lelaki ini, dia mempunyai hamba perempuan. Dia pun khabar kepada Rasulullah bahawasanya ketika dia bersetubuh dengan hamba perempuan dia, dia melakukan azal. Maksudnya dia mengeluarkan mani di luar kemaluan hamba perempuan dia untuk mengelak hamba perempuan dia daripada mengandung. Katanya, dan aku biasa melakukan azal saat berhubungan dengannya kerana aku khawatir dia akan hamil. Sedangkan aku adalah seorang lelaki yang menginginkan perkara yang sama seperti lelaki yang lain. Namun orang-orang Yahudi mengatakan bahawa perbuatan azal sama dengan tindakan pembunuhan kecil terhadap bayi. Baginda menjawab, orang-orang Yahudi itu dusta. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan untuk menciptanya, tentulah kamu tidak dapat menghindari daripadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini hadis yang kita baca ini adalah lafaz Abi Dawud, dan hadis ini juga diriwayat oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tahawi, dan semua perawi hadis ini adalah perawi yang boleh dipercayai. Jadi hadis ini adalah hadis sahih kerana melihat kepada perawi-perawi dia adalah perawi yang thiqah, yang boleh dipercayai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan bahawasanya ada seorang sahabat Rasulullah, dia memiliki seorang hamba perempuan. Perempuan halal kepada lelaki dengan salah satu daripada 2 perkara, ataupun dengan salah satu daripada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan berkahwin. Apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, apabila sah perkahwinan itu, maka halal perempuan itu kepada lelaki. Yang pertama. Yang keduanya, dengan pemilikan hamba. Apabila seorang lelaki memiliki seorang hamba perempuan, maka hamba perempuan itu halal kepada lelaki itu dengan syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia lah. Baik. Jadi hamba perempuan dia halal kepada dia. Dia bersetubuh dengan hamba perempuan dia, tetapi dia tidak ingin hamba perempuan dia mengandung. Akhirnya dia mengeluarkan mani di luar kemaluan hamba perempuan dia. Sebab dia tak mahu hamba perempuan dia mengandung? Sebab dia apabila hamba perempuan mengandung, kemudian hamba perempuan melahirkan anak, maka hamba perempuan itu telah bertukar menjadi hamba ummul walad. Hamba ummul walad, anak kepada hamba tersebut, hak yang lahir daripada persetubuhan dengan penghulu kepada hamba adalah anak kepada penghulu. Anak tersebut adalah merdeka. Mak dia hamba. Cuma mak dia telah bertukar menjadi hamba ummul walad. Apakah perkara yang khusus yang berkait dengan hamba ummul walad? Perkara yang khusus yang berkait dengan hamba ummul walad adalah hamba ummul walad, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila suami ataupun penghulu meninggal dunia, secara automatik hamba tersebut merdeka. Apabila penghulu meninggal dunia, secara automatik
hamba tersebut merdeka. Jadi dia tidak ingin menjadikan hamba perempuan dia sebagai hamba umul walad. Maka dia mengeluarkan mani di luar kemaluan hamba perempuan dia. Dia khabar kepada Rasulullah. Dia buat benda tu. Cuma hak yang dia rasa sedap hati, dia bunyi. Dengar daripada puak-puak Yahudi, yang mana puak Yahudi mengatakan bahawasanya mengeluarkan mani di luar kemaluan perempuan, bukan di dalam kemaluan dia, sama ada isteri ataupun hamba perempuan, sama seperti membunuh anak perempuan yang membunuh anak hidup-hidup, tetapi pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang kecil, bukan pembunuhan yang besar. Pembunuhan yang besar adalah anak tu hidup, lepas tu pergi bunuh. Hal ni dikirakan pembunuhan yang kecil. Jadi bermakna mengikut pandangan puak Yahudi, perbuatan tersebut adalah salah. Perbuatan tersebut adalah tidak betul. Jadi orang ni, oleh kerana dia takut benda yang dia buat tu berdosa, sebab itulah dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia tanya hukum. Maka Nabi SAW menyebut bahawasanya apa yang disebut dan dikatakan oleh puak Yahudi adalah tidak betul. Jadi pelawak puak Yahudi khabar lagu tu tidak betul. Pelawak je. Kata siapa? Kata Rasulullah. Maka Rasul khabar pada penghujung hadis, buat cubaan mengeluarkan mani di luar kemaluan perempuan sekalipun, kalaulah Allah Ta'ala takdirkan perempuan itu mengandung, tetap perempuan itu mengandung. Kerana ada juga jenis, walaupun dia mengeluarkan air mani di luar kemaluan perempuan, tetapi sebenarnya air mani keluar sebelum daripada tu lagi, yang menyebabkan perempuan mengandung. Kalau takdir Allah Ta'ala perempuan tu nak mengandung, walaupun dengan cara mengeluarkan mani di luar kemaluan perempuan, tetap perempuan mengandung. Baik, kita baca hadis yang berikutnya. Nanti kita akan buat kesimpulan tentang hukum mengeluarkan mani di luar kemaluan perempuan. Katanya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an muttafaqun alaih wa li Muslim fabalagha dhalika nabiyallah falam yanhana. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami sering melakukan azal. Jadi masa zaman Rasulullah kami sering melakukan azal. Maksud dia kami sering melakukan azal, kami sering melakukan mengeluarkan mani di luar kemaluan isteri-isteri kami dan hamba-hamba sahaya kami. Itu maksud dia, kata Jabir bin Abdullah. Sedangkan ketika kami melakukan perkara tersebut, Quran sedang diturunkan, wahyu sedang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia apabila di zaman Rasulullah, kalau ada benda salah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada wahyu yang akan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbetulkan, menegurkan kesalahan tersebut. Jadi seolah-olah Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ingin menceritakan bahawasanya ketika kami melakukan perbuatan tersebut, Quran sedang diturunkan. Andai kata perkara itu salah, sudah pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi teguran kepada para sahabat daripada melakukan perbuatan tersebut. Namun realitinya, hakikatnya sebaliknya. Maksudnya, walaupun kami sering melakukan azal, tetap tidak ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim mengatakan bahawasanya perbuatan yang kami melakukan azal itu sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami. Maka di sini menunjukkan bahawasanya melakukan azal bukanlah perkara yang dilarang. Melakukan azal hukum dia adalah harus. Baik. Okey, itu maksud daripada hadis ni.
Namun kita ada hadis yang kita bincang pada 2 minggu lepas. Ada hadis yang mana ada seorang perempuan yang dikenali sebagai Juzamah binti Wahab, seorang sahabiat Rasulullah. Dia kata dia menyebut sesuatu hadis, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang azal. Kemudian Rasulullah kata dzalikal wa'dul khafi. Itu adalah pembunuhan secara sembunyi. Pembunuhan secara sembunyi. Ada hadis Rasulullah kata al-azal itu pembunuhan secara sembunyi. Ada hadis daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Rasulullah mengetahui para sahabat melakukan azal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang. Maka untuk memahami hadis-hadis ini, para ulama fiqh mengkaji secara mendalam. Kesimpulannya, para ulama fiqh tidak sebulat suara dalam menetapkan hukum melakukan azal. Sebelum ni pernah kita menceritakan bahawasanya di sana ada sekumpulan ulama fiqh mengatakan perbuatan azal adalah haram. Namun menurut pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan 4 mazhab, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, melakukan azal hukum dia adalah harus tetapi makruh. Melakukan azal hukum dia adalah makruh, adalah harus tetapi makruh. Maksudnya tidak sampai kepada haram. Melainkan apabila ada sebab-sebab tertentu. Sebagai contoh, ni kita kata sebagai contoh, anak masih lagi kecil. Jadi kalau beranak pula menyebabkan orang puang saat ni tu memang kesihatan dia terjejas, sebagai contoh, maka ketika tu hukum dia adalah diharuskan. Tetapi kalau melakukan azal kerana takut, kerana takut tak ada pitih, nak jaga anak, maka perbuatan itu adalah salah. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Jangan sekali-kali kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kefakiran, takut tak ada pitih, nak tanggung dia. Jangan. Sebab apa? Sebab nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka itu dan kamu. Bukan kamu yang memberi rezeki. Leni, ada orang kerja suku sembang, bawa cukup makan. Ada orang yang kerja tak suku sembang pun, tapi melimpah ruah dia dapat. Mung kena ingat, mung hanya diperintah untuk berusaha. Pada hakikatnya pemberi rezeki, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beriman, kalau tidak ada i'tiqad bahawa Allah Taala pemberi rezeki, bermasalah iman dia. Antara nama Allah Taala adalah Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau daripada Abi Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Allah Taala kata, hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Semua kamu lapar, melainkan mereka yang aku bagi makanan. Semua mu lapar, melainkan mereka yang aku bagi makanan kepadanya. Orang yang beriktikad bahawasanya pada hakikatnya pemberi rezeki, termasuklah makanan, adalah Allah Ta'ala, maka dia sebenar-benarnya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di zaman ramai manusia, khususnya umat Islam, berpegang kepada dunia. Akhirnya benda yang melibatkan akidah diabaikan. Ada orang yang takut untuk beranak kerana benda, kerana melihat kepada tak ada harta, sedangkan yang memberi rezeki kepada dia dan memberi rezeki kepada anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu melakukan azal, mengeluarkan mani di luar kemaluan perempuan dia, untuk ataupun menggunakan kaedah-kaedah yang lain yang dicadangkan oleh contoh pihak hospital, kan banyak kaedah-kaedah kan, merancang, pakai pi perancang, dia pakai pi perancang ke, pakai kondom ke, mengeluarkan mani di luar kemaluan perempuan, dia ada hukum.
dia ada hukum. Baik, pada asalnya hukum dia adalah dibolehkan. Tapi majoriti ulama mengatakan boleh serta makruh. Melainkan kalau sekiranya beriktikad kerana berpegang takut susah apabila dapat anak tak ada pitih, maka itu bermasalah. Benda ni dilarang keras dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala larang sebahagian daripada musyriki Mekah membunuh anak mereka hidup-hidup ataupun takut untuk membesarkan anak kerana takut kerana tak ada pitih, takut kerana fakir. Itu dilarang oleh Al-Quran. Jadi kalau bukan kerana perkara itu, bahkan dia beriktikad bahawasanya pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia melihat kepada sebab-sebab yang lain, anak hak pertama masih lagi kecil, baik, tiba-tiba bini pula subur, bini lambat tak benih pakai jadi lalu, maka ketika itu tidak menjadi masalah untuk dia jarak sikit kelahiran. Tapi jangan iktikad sebagaimana hak yang kita sebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekali-kali kita iktikad takut rezeki, takut fakir, takut susah, kerana Allah Taala Tuhan yang memberi rezeki. Jangan kita bimbang, dan kita sendiri mengalami perkara itu ketika kita duduk seorang, lain daripada ketika kita ada pasangan isteri. Ketika kita ada anak seorang, lain ketika masa kita ada anak dua orang. Rezeki kita Allah Taala bagi, rezeki isteri kita juga datang daripada Allah, rezeki anak-anak kita juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesimpulan berkait dengan hukum mengeluarkan mani di luar kemaluan isteri. Seterusnya katanya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahid. Daripada Sayyidina Anas bin Malik menceritakan bahawa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkeliling menggilir semua isterinya dengan sekali mandi wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetubuh lepas daripada isteri ini, bersetubuh dengan isteri ini. Lepas daripada isteri ini, bersetubuh pula dengan isteri ini, dengan sekali mandi. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, seorang yang bersetubuh dengan isteri dia, kemudian kalau dia nak mengulangi persetubuhan kali kedua, kali ketiga, kali keempat, adakah diwajibkan mandi terlebih dahulu sebelum mengulangi persetubuhan itu? Jawapannya tidak. Dia bersetubuh kali pertama, kemudian dia nak setubuh pula kali kedua. Boleh ke tak? Hukum dia adalah dibolehkan, walaupun dia tidak mandi wajib terlebih dahulu. Namun hak yang paling comelnya adalah dia mandi wajib dulu. Hak yang paling comel, bukan mandi wajib dulu, silap. Hak yang paling comelnya, mula sekali lagi. Jadi seorang lelaki dia bersetubuh dengan isteri dia. Okey, lepas dah habis sekali bersetubuh, nak bersetubuh pula kali kedua, adakah wajib dia kena mandi wajib terlebih dahulu? Jawapannya tidak. Boleh dia meneruskan persetubuhan tanpa mandi wajib terlebih dahulu. Pukul 10 dia setubuh dah dengan bini dia. Lepas itu dia keluar, kawan dia ajak pergi minum air teh, minum air apa semua sekali, balik dia setubuh pula pukul 12. Contoh. Lepas tu tidur, bangun subuh, sebelum pergi main subuh setubuh pula. Dah kawan bangun nikah. Bangun nikah tua pula, lama dah nak nikah. Baik, ni contoh sahaja. Adakah di antara persetubuhan kali kedua, kali ketiga mesti kena mandi wajib terlebih dahulu? Jawapannya tidak. Rasulullah pernah menggilir beberapa orang isterinya dengan sekali mandi wajib. Dalam hadis ni menyatakan perkara itu. Maka sebab itulah kata ulama fiqh, tidak disyaratkan mandi wajib terlebih dahulu untuk mengulangi persetubuhan berikutnya. Cuma hak yang paling comel adalah sebelum daripada dia mengulangi persetubuhan yang kedua, yang ketiga, adalah dia berwuduk terlebih dahulu. Hak tu hak yang paling comel. Sebelum tidur dia berwuduk terlebih dahulu, sebelum makan dia berwuduk terlebih dahulu, sebelum daripada nak bersetubuh kali kedua dia berwuduk terlebih dahulu. Sebab dia, sebab di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mana kata Nabi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu
thumma arada an ya'ud falyatawadda bainahuma wudu'a. Maksudnya apabila seorang bersetubuh dengan isteri dia, kemudian dia ingin mengulangi persetubuhan tersebut, maka hendaklah dia berwuduk di antara keduanya. Berwuduk dulu, sunat berwuduk. Apa kata sunat? Sedangkan ini perintah Rasulullah, kerana di sana ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah. Aisyah menceritakan pernah Rasulullah bersetubuh, kemudian Rasulullah bersetubuh kali kedua tanpa mengambil wuduk di celahnya. Maka perintah mengambil wuduk di antara dua persetubuhan itu adalah perintah sunat, bukan perintah wajib. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut hadis ni secara ringkas. Dia tidak menyebut panjang. Sebenarnya hadis ni ada lagi sambungan dia. Yang mana dalam sambungan dia menyebut isteri dia pada ketika itu ada 11 orang. Hak yang Rasul gili tu dalam satu masa sebelah. Gili dalam satu masa lepas daripada isteri ni, isteri ni, isteri ni, isteri ni. Dan ada sebahagian daripada ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ini, Rasulullah melakukan perkara tersebut setelah daripada waktu asar. Lepas daripada sembahyang asar, sebelum daripada maghrib, Rasulullah masuk setubuh dengan isteri ni, setubuh dengan isteri ni, setubuh dengan isteri ni, setubuh dengan isteri, 11 orang. Baik. Ketika Anas bin Malik khadam Rasulullah. Dan dia tahu mana? Dia tahu daripada mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita adalah sebab-sebab. Bukan dilakukan secara terbuka. Tidak mungkin Rasulullah melakukan perkara tersebut secara terbuka. Jelas kita pernah dah cerita sebelum daripada ni, antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang adalah apabila seorang lelaki bersama dengan isteri dia, kemudian isteri dia bersama dengan seorang lelaki, tiba-tiba kedua-dua tersebut menceritakan kepada orang lain, membongkarkan kepada orang lain, ini adalah seburuk-buruk perangai manusia. Benar kita baca hadis sebelum daripada ni. Jadi ada hadis yang kita pernah baca sebelum daripada ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut seburuk-buruk manusia dia bersama dengan perempuan, patut perempuan bersama dengan dia, kemudian dia cerita kepada orang lain. Anas bin Malik mengetahui perkara ini mungkin daripada mulut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Anas bin Malik supaya Anas bin Malik mengetahui hukum. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anas bin Malik menceritakan perkara ini kepada anak-anak murid dia, anak murid dia kata, Rasul mampu ke bersetubuh dalam satu masa dengan 11 orang perempuan dalam satu masa? Maka kata Anas bin Malik, dulu kami sentiasa bercakap bahawasanya Rasulullah diberi kekuatan menyamai 30 orang lelaki. Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah kekuatan seperti 30 orang lelaki. Rasulullah adalah orang yang cukup gagah, cukup kuat. Ni kita bulan Rabiul Awal. Biasanya bulan Rabiul Awal orang pakat sambut Maulidur Rasul. Maulidu Ar-Rasul. Dan macam-macam cara orang sambut Maulidur Rasul. Antara cara yang paling comel kita menyambut Maulidur Rasul adalah kita buka kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ataupun Syama'ilun Nabi karangan Imam Tirmizi. Kita baca hadis-hadis yang menceritakan bentuk paras, bentuk rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat menggantungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dekat. Kalau kita buka dalam kitab Syama'il Al-Muhammad, Syama'ilun Nabi ataupun Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi, pada hadis bab yang pertama, Imam Tirmizi menceritakan bagaimana batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala Rasulullah, tangan Rasulullah, bahu Rasulullah, sendi Rasulullah, kaki Rasulullah, dan kesemua sifat-sifat tersebut menunjuk bahawasanya Rasulullah adalah orang yang gagah. Orang yang gagah. Sebab itulah Anas bin Malik menceritakan bahawasanya kami sentiasa bercakap Rasulullah diberi kekuatan seperti kekuatan 30 orang lelaki. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya, hadis berikutnya, babus sadaq, bab pada menyatakan mas kahwin. Ni kita nak cerita tentang mas kahwin. Sebelum daripada ni, beberapa bulan lepas kita ada cerita dah tentang mas kahwin, mahar kahwin, mas kahwin, sama je lah. Yang mana mas kahwin ini adalah antara perkara yang diwajibkan kepada lelaki memberi perkara itu kepada perempuan. Diwajibkan kepada lelaki memberi mahar kahwin kepada perempuan. Tetapi mahar kahwin ini bukanlah termasuk di dalam perkara yang wajib disebut dalam akad nikah. Atau kita kena faham, dalam akad nikah kalau tidak disebut mahar kahwin tidak menjadi masalah. Tapi kalau disebut mahar kahwin yang dipersetujui di antara lelaki dengan perempuan, maka wajib kena bayar sekadar tu. Nak lebih tak ada masalah, tapi wajib kena bayar sekadar tu. Yang pertama. Yang keduanya, kalau tidak disebut dalam akad nikah, maka wajib kepada lelaki kena beri mahar kahwin kepada perempuan, mahar kahwin mithil. Mahar kahwin mithil ni adalah mahar kahwin yang setaraf, yang seumpama mahar kahwin yang diberikan orang yang satu martabat dengan perempuan tersebut. Tengok adik-beradik dia, tengok mak dara dia, tengok keluarga dia banyak mana. Kalau tidak disebut, mahar kahwin tidak wajib disebut dalam majlis akad nikah. Ada orang kita ni bersungguh sangat nak sebut mahar kahwin. Okey, nak sebut mahar kahwin tak ada masalah, tapi bersungguh sangat tujuan lain. Tujuan dia nak win nampak mahar kahwin dia mahal. Nak win nampak banyak. Padahal di belakang tabir itu berhutang, pakak piti orang puang dengan orang lelaki. Ada juga jenis lagu tu. Jadi kadang-kadang ada orang buat sesuatu kerana nak tunjuk kepada manusia. Ada sifat riak, ada sifat nak comel. Sebenarnya perkara itu perlu dijauhkan. Dan kita kena faham bahawasanya tidak perlulah kita bermegah-megah dengan benda yang salah. Sedangkan hak yang paling comel adalah merendahkan mahar kahwin. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, kata dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna min yumnil mar'ati taysiru khitbatiha wa taysiru sadaqiha. Maksudnya sesungguhnya antara keberkatan perempuan ni, keberkatan, kebaikan yang banyak ada pada perempuan adalah mempermudahkan urusan pertunangannya, pernikahannya, dan mempermudahkan urusan mahar kahwin dia. Tidak meletakkan tinggi. Nak letak tinggi tak ada masalah, kerana tidak ada hak mahar kahwin mahal mana tak ada masalah. Nak suti negeri Terengganu tak ada masalah kepada perempuan, dipersilakan. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam Al-Quranul Karim, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Kalau sekiranya mu tak boh dah kepada isteri mu, nak pisah dah, mu nak nikah dengan orang lain, mu tak boh dah ke dia, sedangkan memberi kepada dia mahar kahwin qintar. Qintar ni jumlah yang cukup banyak, maka mu jangan ambil sedikit pun daripada dia. Jangan minta semula mahar kahwin tersebut. Baik, itu Allah Ta'ala khabar dalam Al-Quran. Jadi faham daripada ayat ini, tidak ada hak banyak mana kita boleh bagi kepada mahar kahwin kepada isteri. Ikutlah banyak mana pun, kalau mu kaya kau tak ada masalah. Tapi janganlah kerana ingin menunjuk-nunjuk, kerana ingin riak. Itu adalah salah. Itu adalah salah. Apatah lagi kadang-kadang mahar kahwin mahal saat itu, macam kita khabar, sebenarnya ada permainan di sebalik tirai. Separuh piti orang lelaki, separuh piti orang puang. Tapi nak nampak mahar kahwin, sebab nak nama, nak pujian masyarakat. Itu adalah silap, itu adalah salah. Jadi kita nak cerita benda tentang mahar kahwin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. Daripada Sayyidina Anas bin Malik telah menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyah bintu Huyai bin Akhtab dan menjadikan balasan memerdekakannya sebagai mas kahwinnya. Hadis muttafaqun alaih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Safiyah bintu Huyai bin Akhtab adalah seorang perempuan daripada puak Yahudi. Dia adalah puak Yahudi, perempuan Yahudi. Dia adalah keturunan Nabi Harun. Dia daripada puak Yahudi Banu Nadir. Di zaman Nabi SAW ada tiga kumpulan Yahudi yang besar yang duduk sekitar Madinah. Yang pertamanya Banu Quraidah, yang keduanya Banu Nadir, yang ketiganya Banu Qainuqa'. Pada peringkat awal ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah sembahyang menghadap kepada Baitul Maqdis, dan Rasulullah SAW menjalinkan hubungan yang baik dengan puak-puak Yahudi. Tetapi puak Yahudi ni sebahagian besar perangai dia dok comel, khususnya pembesar-pembesar dia perangai dok comel. Dia suka mengkhianati janji. Beberapa kali dia melakukan percubaan untuk membunuh Nabi SAW. Sehingga kan akhirnya Rasul menghalau semua puak Yahudi daripada Madinah. Termasuklah Huyai bin Akhtab, ayah kepada Safiyah, dihalau daripada Madinah. Maka bila dihalau daripada Madinah, dia duduk di Khaybar. Khaybar dia penempatan Yahudi yang besar. Dan Khaybar pada ketika itu sumber ekonomi yang besar. Sebab mereka mahir dalam bidang pertanian. Bidang pertanian mereka mahir. Jadi mereka memegang ekonomi di Khaybar. Memang cukup banyak hasil-hasil makanan yang datang daripada Khaybar. Dipendekkan cerita sampai masa Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk berperang dengan Yahudi Khaybar. Baik, sebab mereka pengkhianat. Beberapa kali mereka cuba membunuh Rasulullah, dan mereka pernah membunuh beberapa orang sahabat Rasulullah SAW. Maka dalam peperangan tersebut, puak Yahudi Khaybar kalah. Jadi apabila kalah, maka dia menyerah. Dia pun apabila kalah, anak-anak dia, perempuan-perempuan dia semuanya dijadikan tawanan, dijadikan hamba abdi. Maka antara perempuan yang ditawan pada ketika itu adalah Safiyah. Safiyah puak dia pemimpin kepada Yahudi. Maksudnya puak dia pembesar Yahudi. Puak dia mati. Suami dia juga mati. Keluarga dia juga ada mati dalam peperangan tersebut. Jadi apabila masa pembahagian ghanimah, Safiyah dapat kepada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Dihyah Al-Kalbi. Maka Rasul tahu tentang perkara tersebut. Maka Rasul siang kepada Safiyah, kerana dia adalah anak kepada orang yang menjadi pemimpin di kalangan puak Yahudi. Ayah dia meninggal dunia, suami dia meninggal dunia, adik-beradik dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengambil Safiyah. Rasul ambil Safiyah menjadi hamba Rasulullah SAW. Kemudian Rasul pun berbincang dengan Safiyah. Munak tak, aku jadikan kamu sebagai isteri aku. Mahar kahwin dia, aku memerdekakan kamu. Jadi Rasulullah SAW memuliakan Safiyah, menjadikan Safiyah sebagai isteri Rasulullah, sebagai ibu kepada orang beriman. Yang wajib orang beriman memuliakan beliau sehingga mati. Orang Islam mesti memuliakan Safiyah, kerana Safiyah adalah isteri Rasulullah dan ibu kepada orang Islam. Jadi dalam hadis ni menceritakan bahawasanya Rasulullah memerdekakan Safiyah dan menjadikan merdeka itu adalah sebagai mahar kahwin. Jadi di sini kata ulama, boleh seorang lelaki dia memerdekakan seorang perempuan yang menjadi hamba kepada dia dan menjadikan merdeka itu sebagai mahar kahwin kepada perempuan, kerana merdeka itu manfaat dia kembali kepada perempuan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu pertemuan kita. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanallah, walhamdulillah.